Halo tuan-puan semua, apa kabar anda semua? Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu sebab saya di sini juga sentiasa berusaha untuk jadi sehat dan fit. Kali ini saya cuma nak bersantai lah dengan anda semua sebab ramai subscriber telah subscribe kepada channel ini dan ramai juga yang telah follow channel ini dan bersoal jawab dengan saya. Namun demikian saya agak kesal sebab saya tidak dapat melayan semua, tapi rasanya saya dah balas semua mesej-mesej yang telah diajukan dalam beberapa video yang lepas. Jadi untuk kerana channel ini telah melebihi subscriber, iaitu seramai lebih 1100 lebih orang pada hari ini, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih lah pada semua kerana sentiasa bersama dengan saya dan juga sentiasa berusaha untuk mencari tips ataupun mencari bahan rujukan dan buat persediaan agar anda dapat menjadi seorang yang berjaya dalam temu tugasnya dan mencari pekerjaan kelak. Pada semua para penonton sekalian yang belum lagi subscribe kepada channel Supermate Sharing ini, silakan tekan butang subscribe dan juga tekan tombol loceng supaya anda boleh ikuti video-video yang akan saya buat naikkan selepas video ini, sebab saya akan buat naikkan banyak lagi video dalam masa seminggu. Saya akan buat naikkan satu video yang mungkin bermanfaat kepada anda dan saya akan cuba berkongsikan pengalaman dan berkongsikan ilmu apa-apa yang berkaitan dan difahamkan besok, iaitu 27 Ogos kita akan ada satu ujian PTD, Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Pegawai Tadbir dan Diplomatik ni merupakan satu jawatan yang boleh dikatakan premier, the premier service in the federal government dalam kerajaan persekutuan. Jawatan ataupun skim PTD ini, Pegawai Tadbir dan Diplomatik ini merupakan satu jawatan yang paling banyak kekosongan, sebab tahun ini sahaja pengambilannya adalah dalam 400 lantikan dan juga 50 simpanan. Berbeza dengan jawatan-jawatan lain. Jawatan-jawatan lain ada yang dalam 10, ada yang 20 lantikan sahaja, tapi PTD ini dia ada banyak. Jadi proses pertama iaitu tapisan akademik, tapisan awal tu telah lepas iaitu pada bulan Julai yang lepas, dan keesokan harinya bagi yang telah lepas tapisan akademik tersebut, anda akan menduduki ujian atas talian. Ramai yang terkandas, contohnya macam ujian KP 41 yang lepas dalam 53,000 kalau tak silap, dalam 50 lebih ribu calon yang menduduki ujian, hanya dalam 445 orang sahaja yang lepas, yang lulus. 445, bayangkan, out of 53,000 only 445. Pada masa tersebut saya pun dah bagi tips untuk duduki ujian atas talian. Namun demikian mungkin dia tak sama, dia bergantung kepada seseorang individu kan. Jadi tips itu mungkin dia boleh membantu sedikit, tapi kalau kita berusaha, kita sendiri berusaha dengan buat banyak bacaan, banyak kajian, pendek kata, kalau kita minat dengan jawatan tersebut, kita pasti akan berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan jawatan tersebut. Contohnya macam dalam PTD ni pun saya nampak juga dalam Facebook, dalam mana lagi dalam media sosial yang lain, saya nampak ramai yang telah berkongsikan tips bagaimana nak menduduki ujian PTD ini, dan juga ramai juga yang berkongsikan contoh-contoh soalan. Namun demikian, contoh soalan tu dia tak akan keluar dalam ujian esok, kemungkinan, tapi kebanyakannya dia tak akan keluar sebab pihak penguji ataupun pihak SPA dia ada menyimpan banyak soalan-soalan yang telah disediakan bertahun-tahun dulu
Jadi soalan-soalannya dia tak akan sama, ya. Dan soalan ni adalah untuk menguji tahap pemikiran kreatif kita, ya. Anda, ya, sebagai calon, anda nak jadi seorang PTD ni, anda perlu berfikir, ya, berfikir secara kreatif, ya, berfikir secara di luar kotak, kata orang tu. Bukannya hanya just nak membaca fakta dan sebagainya. Itulah tujuannya kita, SPA mengenakan ujian yang, ya, yang boleh dikatakan sangat mencabar, ya, ujian tersebut. Baiklah tuan-tuan, saya mengambil kesempatan ni untuk berkongsikan sedikit ya tips, ya. Untuk kali ini saya tak menyediakan tips yang komprehensif, tapi saya cuma nak bagi ada dalam 6 tips ni. Tips yang pertamanya, masa ujian tu ataupun sebelum ujian tu, anda pastikan anda berdoa lah, ya. Serahkan kepada pencipta kita, kepada Yang Maha Esa untuk membantu kita dalam menjalankan ujian tersebut, ya. Dan kita juga perlu berusaha lah, ya. Dan yang keduanya, anda perlu pastikan anda lapangkan fikiran anda. Lapangkan fikiran maksudnya sebelum anda buat ujian tersebut, anda pastikan anda mencari lokasi yang selesa, tiada gangguan, dan anda pastikan anda lapangkan fikiran anda selama 2 jam, ya. Sebab dia akan dibagikan kepada 3 bahagian A, B, C, ya. Dan yang pertama, bahagian A itu anda akan dibagi 50 soalan, ya, dan anda menjawab dalam masa 40 minit, ya. Dan yang bahagian B nya tu dalam 40 soalan, rasanya 40 soalan, dan anda dibagi masa dalam 45 minit, ya. Dan bahagian C nya pula adalah dalam 30 soalan dan 30 minit. Jadi setiap soalan tu pastikan anda tidak membaca terlalu lama dan mencari jawapan terlalu lama, ya. Pastikan dalam satu soalan tu anda meluangkan masa dalam lebih kurang 40 saat ke 50 saat sahaja, ya. Anda duduki ujian ni, anda beruntung sebenarnya sekarang, sebab kemungkinan anda boleh bawa orang, ya, bawa orang untuk bantu anda. Macam zaman kami dulu, kami duduk macam mengambil ujian STPM. Kita duduk dalam satu dewan, lepas tu kita ada pengawas lagi menjaga kita, ya. Dan kita tak boleh bawa kalkulator, kita hanya bawa pensel 2B sahaja pada masa tersebut, dan kertasnya semua dibagi oleh pihak, ya, pengawas ujian. Tips yang ketiga ni, anda pastikan anda sarapan pagi, ya. Sebelum anda duduki ujian tersebut, bangun awal, ya. Buat senaman dulu awal pagi itu, ya. Buat senaman supaya anda lapangkan fikiran, activate all your muscles, your physical, ya. Lepas tu anda ambil sarapan yang sedang-sedang, jangan terlalu heavy. Mungkin makan telur 2 biji, roti, minum susu, ya. Okey. Jadi lepas tu anda minum air banyak-banyak, ya. Yang keempat, okey, anda mesti fokus kepada ujian tersebut, okey. Telefon anda padam ataupun simpan dulu, fokus kepada ujian tersebut, sebab anda hanya akan berdepan dengan komputer anda, ya, ataupun laptop anda akan berdepan dengan ujian tersebut dalam masa lebih kurang 2 jam lah, ya. 3 bahagian tu. Jadi anda fokus kepada soalan, fokus kepada jawapan, berfikir secara kritikal ataupun berfikir secara pantas. Kita nak menguji anda supaya anda boleh berfikir dengan pantas dalam masa yang singkat, ya. Kita bagi anda masa dalam satu soalan tu dalam 40 saat ke 50 saat saja, ya. Yang kelima, tuan-tuan, anda skip soalan yang susah, ya. Bila anda buka satu soalan dan anda tak boleh jawab, anda terus pergi ke soalan seterusnya, okey. Dia ada indikator, warna putih tu belum buka, warna kuning tu anda sudah buka, belum jawab, ya. Yang warna hijau tu anda sudah buka, anda sudah jawab, ya. Jadi anda pastikan anda pergi ke soalan yang mudah supaya anda tak buang masa, ya. Tips yang terakhir, yang keenam, ya. Yang keenam, tuan-tuan, sekiranya anda mengalami masalah pada masa anda duduki ujian tersebut, anda terus hubungi pihak
urus dia ataupun help desk pihak SPA itu, boleh call nombor yang diberi dalam email tersebut. Buat panggilan, lepas tu bagi tahu bahawa anda mengalami masalah, mungkin masalah teknikal dari segi mungkin pencapaian internet anda kurang pada masa tersebut dan ujian anda tergendala ataupun terganggu. Anda hubungi pihak SPA dan kemukakan masalah anda kepada mereka. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya untuk kali ini. Kali ini saya hanya bersantai sahaja untuk beri tips. Namun demikian, tips yang saya berikan, yang 6 tips ini tadi sangat penting. Jadi anda pastikan anda buat yang terbaik untuk ujian atas talian jawatan pegawai tadbir dan diplomatik pada 27 Ogos 2020. Pastikan anda jawab semua soalan, sebab sekiranya anda gagal menjawab 2 ataupun 3 soalan tersebut, anda akan terlepas peluang untuk menambah markah, sebab sekiranya anda boleh menjawab semua soalan tersebut dalam masa yang telah ditetapkan, kebarangkalian untuk anda lulus adalah tinggi. Jika anda gagal menjawab 2 ataupun 3 ataupun 1 pun soalan, kebarangkalian anda untuk lulus tu agak tipis. Jadi yang paling penting, anda berdoa sebelum anda tidur pada malam, tidur berdoa, dan esok paginya berdoa lagi, sebelum duduki ujian berdoa lagi. Be confident, believe in yourself and believe in him. All the best to everyone. Thank you very much. Bagi sesiapa yang belum subscribe lagi kepada channel ini, silakan tekan butang subscribe yang berwarna merah tu, dan tekan juga tombol loceng supaya anda dapat menerima semua video yang akan saya buat naikkan dalam channel ini. Banyak lagi video-video perkongsian yang akan saya buat naikkan untuk tontonan anda semua. Sekian, terima kasih. Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan, khasnya ujian PTD atas talian. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.